So apa dia buat adalah kerja apa tugasan dia, dia akan ambil kepala babi, okay, dia akan potong kepala babi. Dia ni Melayu, Islam. Dia akan potong kepala babi, dia letak kat masjid. Kita cepat untuk pergi poin-poin kita ni sebelum kita jawab soalan. Ini kisah pasal stokin ni juga. Bukan sabotaj kekemat, kedai saya tutup 2 tahun lalu. Pendakwah bebas Firdaus Wong Wai Hong menjelaskan dia tiada motif peribadi dalam isu penjualan stoking tentera kalimah Allah yang masih hangat diperkatakan. Wong berkata demikian ketika susulan gambarnya di depan kedai sebernekanya My Kampung Freshmart kembali disiarkan di media sosial. Dia berkata tujuannya membawa hantaran berkenaan bukan untuk sabotaj MKK Mart maupun atas dasar persaingan, memandangkan My Kampung Freshmart sudah dihentikan operasi 2 tahun lalu. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh Malaysia kerana tidak memaklumkan bahawa My Kampung Freshmart telah pun berhenti operasi lebih kurang 2 tahun yang lepas. Perkongsian oleh ramai pengguna di media sosial cuba membina satu persepsi kononnya isu kalimah Allah di stoking dijumpai kekeman itu ada unsur sabotaj oleh saya di atas dasar persaingan perniagaan. Ini timbul tuan-tuan apabila isu berkenaan dengan stoking tersebut dijumpai hanya oleh Firdaus Wong. Bila saya try Google tentang gambar apa orang kata stoking tersebut, memang betul saya nampak hanya ada satu gambar aja, satu dua gambar macam itulah. So kalaulah sekiranya stoking ini ada dalam satu jumlah yang besar, yang banyak kan, mesti ramai yang akan jumpa dan ramai yang akan ambil gambar dan post di social media seperti kebiasaan, benda viral kan. Tetapi kita heran kenapa hanya ada satu atau dua keping gambar saja. Dan yang menariknya dia hanya ada di kawasan Subang ke Sunway di 3 kedai. Dan dikatakan ada 3 kedai. Dan daripada 18,000 yang diambil, hanya ada 5 atau 8 saja yang dijumpai. Jadi kita peliklah, takkanlah KK Mart order berpuluh ribu bundle, dia order hanya 8 untuk letak kalimah Allah kan. Jadi dia timbul persepsi kat situ. Jadi diorang netizen keluarkan satu gambar Firdaus Wong bergambar di depan kedai dia dan menurut Firdaus Wong kedai itu telah pun ditutup. So diorang buat 2 by 2 together lah. Adakah Firdaus Wong ni sebenarnya nak lakukan kedai dia nak sabotaj KK Mart. Jadi dia kononnya dia telah menjumpai stokin tersebut, sebenarnya dia yang implant stokin itu. Ini persepsi yang cuba nak ditonjolkan. Tapi Firdaus Wong menjawab mengatakan bahawa kedai saya itu sudah pun tutup. Saya tidak ada tidak ada motif untuk nak sabotaj KK Mart dan saya tidak ada keuntungan pun untuk nak sabotaj KK Mart. Wallahu alam tuan-tuan. Tapi saya masih lagi timbul persoalan pelik, kalau sekiranya stokin itu dibeli dalam satu jumlah yang banyak, kenapa hanya ada beberapa saja dijumpai dan kebetulan dijumpai pula oleh tak tahulah Firdaus Wong ke siapa yang jumpa, saya pun tak tahu sebenarnya siapa yang jumpa sebenarnya. Jadi itu timbul satu persoalan. Dijumpai pula pada bulan puasa di kedai milik Cina di kawasan yang mixed area. Adakah ini satu cubaan sebenarnya untuk nak menimbulkan ketidaksenangan di kalangan umat Islam? Timbul satu persoalan. Kan, kedai KK Mart ni siapa-siapa boleh masuk letak barang tu kat situ. Timbul satu persoalan, kan? Walaupun dia kata mungkin supplier tu yang silap sebagainya, mungkin. Dan 5 stokin yang dijumpai oleh polis di Batu Pahat tu pun stokin dah dikembalikan oleh KK Mart. Ini out of story tuan-tuan. Ini saya nak cerita. Ada beberapa dulu kejadian yang pernah diceritakan oleh kawan saya juga. Dia kenal someone, kerja dia adalah menimbulkan perpecahan kaum. So apa dia buat adalah tugasan dia akan ambil kepala babi. Okay, dia akan potong kepala babi. Dia ni Melayu, Islam. Dia akan potong kepala babi, dia letak kat masjid. Tapi dia ni walaupun Islam, dia ni semua pasal duit lah. Kan, makpid kan. Dia akan letak kat masjid. Jadi orang masjid marah lah. Ini memang orang bukan Islam cuba. Padahal sebenarnya itu atas tujuan memecah belahkan dan atas tujuan politik. Saya tak nak cerita panjang detail tersebut lah sebab saya menghormati orang yang menceritakannya. Dan benda ni pun dah berlaku lama. Jadi, poin saya dekat situ adalah how do we know? Kan? Kita nak terus buat konklusi sedemikian ke? How do we know? Jadi, macam saya selalu kata, kita sepatutnya serahkan kepada pihak berwajib dan jangan kita jadi orang yang terpaling dalam isu yang kita sendiri tidak ada maklumat mengenainya.
Dalam masa yang sama, bos Maidin kecam Akmal eksploitasi isu kalimah Allah. Pemilik pasaraya Maidin, Amir Ali Maidin membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stoking tertera kalimah Allah. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik jauhi daripada 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mau bakar lagi, letak minyak tanah lagi, kata Amir. Menurut Amir, gersaan Amir supaya umat Islam memboikot kedai kekemat di mana stoking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Kekemat dan kilang tu pun dah minta maaf. Apa lagi mereka boleh buat, kata Amir, yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putera. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, daripada masa sama berkata ia tidak perlu dibesarkan, terutama untuk kepentingan politik. Kontroversi bermula apabila gambar stoking tertera kalimah Allah dijual di kekemat Bandar Sandwich, Selangor tular di media sosial minggu lalu. Pengurusnya dan syarikat pembekal Zhejiang Chang Sdn Bhd telah membuat permohonan maaf mengenai perkara tersebut. Okey. Now, tuan-tuan, kalau kita nak fikir secara rasional kan, orang yang sepatutnya paling bagus untuk ambil kesempatan dalam isu kekemat ni adalah Maidin. Dia juga adalah presiden kepada Persatuan Peruncit Islam di dalam negara kita. Kalau dia main isu ni, tuan-tuan, ramai lagi orang akan pergi ke Maidin. Maidin akan lebih laku kerana dia main sentimen bangsa dan agama. Tetapi bagusnya kan, Datuk Amir Maidin ni, Amir Ali Maidin ni ialah dia tak tunggang pun isu ini. Inilah antara sebab kenapa syarikat dia boleh maju, tuan-tuan. Datuk Amir Ali Maidin ni, kita kata, kenapa syarikat dia boleh maju? Sebab dia tahu yang penting adalah kita bersaing dengan sihat. Dan dia kata apa? Kalau kita biarkan dia tutup, yang terkena pekerja-pekerja ni pun orang Islam juga. Pembeli dan pembekal ni pun ada di kalangan orang Islam. Jadi kenapa kita nak gembar-gemburkan yang politik pada tersebut? Dia serius, biar kerajaan ambil tindakan, biar pihak polis ambil tindakan, dan siasatan itu telah dilakukan. This is, I have to say, I respect dan apa orang kata, pemilik Maidin ini, dan dia mempunyai sikap yang sangat terbuka. Padahal kalau dia nak ambil kesempatan, tuan-tuan, macam ini lah orang akan pergi Maidin, macam ini lah orang pergi Maidin tu. Sebab dia dah menunggang isu ini. Tapi ramai ahli-ahli politik kita, terutama yang terpaling, dia suka menunggang isu-isu ni. Saya tak kata Dr. Ahmad Saleh siapa-siapa lah, kan, suka menunggang isu. Kan, untuk apa? Kononnya nak menampakkan dia paling hero lah di kalangan masyarakat Melayu dan juga di kalangan orang Islam, kan. Benda itu tak akan menaikkan politik. Tuan-tuan ingat tak dulu Malakat Mall, masa orang gaduh budak Melayu yang kena tangkap dan kena pukul Cina masa dekat Loyat tu, kan, rupa-rupa cerita, datanglah geng-geng, dia kata Melayu kita telah dipukul oleh orang Cina dan sebagainya. Rupa-rupanya pecah cerita, budak tu pergi mencuri. Budak tu curi barang kat Loyat. Lepas tu kena tangkap. Of course, taklah kena belasah, tapi dia nak melarikan diri. Memang kena. Lepas itu bila ada ni geng-geng ni datang, dengan geng-geng politik pun datang, kononnya inilah dia bangsa lain yang cuba merosakkan kita, dia pun buat satu pasar raya yang alternatif sebelah daripada Loyat tu, tuan-tuan. Apa jadi dengan pasar raya tu? Akhirnya kedai tu pun cakap, kami beli daripada Loyat. So dia akan jadi balik kepada bisnes. So bisnes ni juga yang akan untung, bisnes dia orang juga yang akan untung. It's all about either business, menguntungkan setengah pihak, atau politik dan menunggang isu-isu sebegini. So for me, no need lah, kan? Dah habis, biarkan habis lah. Alright?